start today our kelas yang kedua kita. Jadi hari ini kita akan mula dengan topik yang kedua iaitu pengendalian data. Okay. Jadi objektif untuk kelas ini ialah satu, pelajar mesti dapat menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi data tak terkumpul. Yang kedua, objektif yang kedua ialah pelajar mesti dapat menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul. Dan yang ketiga, menghasilkan jadual taburan kekerapan bagi sebarang data yang diberi. Okey. Kita mesti faham, minggu lalu anda dah belajar pun statistik. Apa itu statistik? Statistik adalah satu sains, sains yang melibatkan proses atau langkah-langkah yang ditunjukkan di sini. Okey. Jadi langkah-langkah utama dalam proses statistik ialah satu, pengumpulan data, dua, penyusunan data, tiga, perwakilan data, dan empat, pentafsiran data. Kita biasanya membuat keempat proses ini di dalam suatu tinjauan atau kajian statistik. Okey, langkah pertama ialah pengumpulan data. Jadi jika kita nak, biasanya kita mengumpul data bila kita ingin mengetahui tentang sesuatu. Mungkin kita ada satu soalan yang kita hendak jawab. Contohnya, saya ingin tahu ketinggian semua pelajar dalam kelas J2.4. Jadi saya kumpul data. Okay? Jika saya kumpul data itu sendiri dengan mungkin menggunakan soal selidik atau saya datang ke kelas dan mengukur ketinggian anda setiap seorang. Jadi saya mengumpul data itu sendiri. Data itu dikenali sebagai data primary data, okey? Tetapi jika saya ambil data itu mungkin daripada rekod profil anda di HEP, Jabatan HEP, maka data itu saya tak kumpul sendiri. Maka data itu dikenali sebagai data sekunder. Faham tak perbezaan antara data primer dengan data sekunder? Faham. Faham? Okey. Jadi, biasanya kita mula dengan proses pengumpulan data. Okay? Lepas kita dapat data itu mungkin terlalu banyak. Jadi sukar untuk kita lihat corak atau trenda yang ada pada data itu. Okay? Jadi kita perlu susun data itu. Bagaimana kita susun data itu? Kita susun di dalam jadual-jadual taburan kekerapan. Selepas kita susun dalam jadual taburan kekerapan, kita perwakilkan data itu. Okay? Wakilkan maksudnya kita nak melihat data itu dalam secara visual. Jadi kita lukis carta graf untuk mewakilkan data itu. Kita mungkin mewakilkan data itu dalam lebih daripada satu visual. Okay? Selepas kita wakilkan data itu, kita akan analisis data itu. Iaitu kita akan mengira ukuran kecenderungan memusat, ukuran serakan. Okay? Selepas kita analisis data itu, langkah terakhir ialah kita akan tafsirkan data itu. Apa maksud ukuran-ukuran ni? Apakah corak yang kita lihat daripada carta-carta kita? Okey, kita tafsirkan dan buat kesimpulan. Itu adalah proses statistik. Jadi hari ini kita mula dengan langkah pengendalian data. Pengendalian data melibatkan pengumpulan dan penyusunan data. Kita nak kumpul data dan kita nak susunnya dalam jadual taburan kekerapan. Okey? Okey, kita mula dengan data tak terkumpul. Data tak terkumpul juga dikenali sebagai data mentah. Okey? Raw data, ini adalah data mentah. Jadi data ini tidak disusun. Okey? Jadi kita lihat contoh di sini, jadual di bawah menunjukkan markah yang diperolehi oleh 25 orang murid bagi subjek sains. Okey? Jadi markah ini yang saya paparkan di sini, inilah data sekunder atau data primer? Anyone? Primer. Why sekunder? Adakah saya kumpul data ini sendiri sekarang? Tak ada kan? Saya hanya Dapat. Yes, mungkin saya ambil daripada jurnal atau buku dari mana-mana tempat lain. So ini adalah data sekunder. Okay? Jadi saya menggunakan data sekunder sekarang. Okay.
saya nak cuba susun data ini. Data ini bila saya paparkan begini saja, it's just data tak terkumpul. Okay? Tapi data tak terkumpul ini saya juga boleh masukkan dalam jadual. Okay? So, kita lihat bagaimana anda masukkan data ini ke dalam jadual. Okay, tentukan dulu nilai maksimum dalam data ini. What is the nilai maksimum yang anda lihat? 90. 90. 90 ya, 90. Okay? Yes. Okay, what is the data minimum? 81. 81. Okay, good. So sekarang kita nak cari julat data. Julat ialah data maksimum tolak data minimum. What is our julat sekarang? 9. 9, ya. So julat kita adalah sangat kecil. Julat ini adalah sangat kecil. So oleh kerana julat sangat kecil, kita tidak mahu masukkan data ini, kita tak perlu masukkan data ini ke dalam kelas-kelas. Okay? Jadi kita hanya susunkan data ini. Okay, let's see. Kita yang paling minimum ialah 80. Oh, this is silap kategori. Okay. So di sini ialah kategori markah. Okay. Kategori pun tak perlu, just markah cukup. Okay. Okay, jadi markah paling minimum ialah 81. Kemudian 82 ada? 82, 83 ada? 84. lagi? 4, 85, 86, 86. 87, ada ke 88? Ada. 90. 90. 90, okey. 81 ada berapa? Ada 1, 2, 5. 5, betul? 1, 5. 2, 3, 4, 5. So ini kita biasanya bila kita kira, kita gunakan tanda gundal dan frekuensinya ialah 5. Okey, 82, 1 saja, okey? 1. Okey, 83, 1 saja. 84, 1, 2. Okey, 1, 2, 2. 85, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 86, 2. Ada satu lagi. Sekali kiri. Yang mana? 85. Okey, 85 is 5. Okey, 86. Are you sure? 2. 86, 2. 87. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 90. 1, 2, 3, 4. Okey. Berapa nilai jumlah ni? 25. Ni betul ke? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. 24 saja? 86 tu patutnya ada 3. 86 ada berapa? Ada 3. 86 ada 3. 1, 2, 3. Yes, 86 ada 3. Okay, so that's why kita kena jumlahkan dan tengok sama ada jumlahnya adalah 25 atau tidak. Okay. So, ini adalah jadual ini dikenali sebagai jadual. If you're not talking, you must off your mic, okay? Only when you want to talk, you must on your mic. Everybody please off your mic. Okay. Dikenali sebagai jadual taburan frekuensi atau jadual taburan kekerapan. Okay. Jika anda lihat kategori markah, datanya sebiji-sebiji, dia bukan di dalam kelas. Maka jadual ini adalah jadual taburan frekuensi bagi data tak terkumpul. Okay. Ini data jadual taburan frekuensi bagi data tak terkumpul. Data di sini juga dikenali sebagai data tak terkumpul. Okay, so far okay? Oh, boleh faham? Boleh. Okay, so now, Okay. okay, next we're going on to okay, data
kualitatif, data kualitatif. Dan jika anda masih ingat, data kualitatif adalah data dalam bentuk label atau kategori, bukan secara numerical. Okay? Jadi kita nak bina jadual taburan frekuensi bagi data di bawah. Okay? Katakan data yang kita ada ini adalah ujian darah untuk menentukan kumpulan jenis darah bagi 25 orang rekrut tentera. Okay? Jadi ini adalah 25 data di sini tentang jenis darah mereka. Data ini adalah data primer ke data sekunder? Sekunder. Yes, jadi hari ini sebab kita tak keluar kumpulan data, semua data ni adalah sekunder. Okay, jadi kita nak bina dulu taburan frekuensi bagi data ni. Sebab data ni adalah data kualitatif, jadi kita mesti tentukan kategorinya. Ada berapa jenis darah di sini? Empat. Iaitu okey, jadi sekarang kita nak kira ada berapa data A di sini. Kira bersama saya, okey? 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okey, count. 10. And then this is 11, 16, alright? So, kita ada 16 frekuensinya. B 17. 17. 1, 2, Yang bawah AB. Hujung sekali kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh yes. 17. Okay, thank you. Okay, B. 1, 2, 3, 4. Alright? 4. Okay. O. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1
9, 10, 11, 13, 15, 16. Ha? 16. Okey, A, B. 1, 1, 2, 3. okey, so jumlahnya berapa? 10, 20, 30, 40. 40. 40. Oh, 40 ah. Jadi ini ada data untuk 40 orang lah, okey? Okey, so kita telah susun data mentah ini di dalam jadual taburan frekuensi untuk data kualitatif. Ini caranya lah. So jadual taburan frekuensi mesti ada kategori, okey, tanda gundal dan frekuensi. Yang ini 3 sudah cukup. 3 kolom ini sudah cukup untuk data, untuk jadual taburan frekuensi untuk mana-mana data, okey? Okey, selepas ni kita nak lihat data kuantitatif pula, okey? Okey, kita lihat data kuantitatif. Jadi data ini adalah dalam bentuk numerical, okey? Jadi data ini menunjukkan bilangan kilometer pekerja-pekerja suatu syarikat berulang alik ke tempat kerja. Okey? Jadi kita hendak bina satu jadual taburan kekerapan bagi data terkumpul ini. Ada berapa data di sini? Okey, there is 50 data di sini ya. Ada 50 data ini dan kita hendak susunnya di dalam jadual taburan frekuensi. Jadi langkah pertama, okey? Langkah pertama yang kita perlu buat ialah kita kena tentukan bilangan kelas. Okey? Sebab data, oleh kerana datanya banyak sangat, 50 data. Jadi kita tidak boleh tuliskan data itu satu-satu. Kita mesti masukkan data itu ke dalam kelas supaya mudah kita kendalikan data ini. Jadi langkah pertama ialah untuk tentukan bilangan kelas. Okey? Bagaimana kita hendak tentukan berapa kelas? Adakah kita nak 5 kelas? 10 kelas?
Okay, berapa kelas yang kita hendak. Jadi sebagai panduan kita gunakan petua search. Okay. Kita akan gunakan petua search. Okay. Mengikut petua search, bilangan kelas sama dengan 1 tambah 3.3 log n. Okay. Di mana n ialah bilangan data. Okey, so kita kira dulu bilangan kelas menggunakan petua ini, okey. Jadi bilangan kelas untuk data kita ialah 1.3.3 log berapa? Berapa nilai n kita? 50. Yes. So can you calculate this on your calculator? 1.3.3 log 50. Berapa kita dapat? How much? Log 50, you just tekan butang log dulu and then tekan 50, darab dengan 3.3, kemudian campur dengan 1. Anybody? 6.62356. Okey, 6.63. 6.61 kan? Betul. Okey. So, nilainya 6.61. Jadi, kelas kita hendak nombor bulat. Jadi, kita boleh ambil sama ada 6 atau 7. Kan? Kita boleh pilih 6 atau kita boleh bundarkan ke bawah atau ke atas. Jadi, kita boleh pilih 6 atau 7. Tapi di sini saya pilih 7 sebab 7 adalah nombor ganjil. Nombor ganjil lebih sesuai untuk selang kelas. Tak semestinya nombor ganjil, tapi ia lebih sesuai kerana lebih mudah untuk kita buat kiraan. Okey. Jadi bilangan kelas untuk data kita pilih sebagai 7. Okey. Jadi langkah kedua. Okey. Langkah kedua ialah tentukan julatnya. Julat data. Okey. What is our data maximum? 18. 18, 18. Data minimum 1. 1. Jadi julat sama dengan 17. 17. Jadi julat sama dengan 17. Okey. Langkah yang ketiga ialah kita hendak tentukan saiz kelas. Okey. Tentukan saiz kelas. Sebab tanpa saiz kelas kita tak boleh bina kelas. Okey, saiz kelas atau juga selang kelas. Jadi rumus untuk saiz kelas ialah julat bahagi dengan bilangan kelas. So julat kita ialah 17 bahagi dengan bilangan kelas tadi kita pilih 7. Berapa ni? 17 bahagi 7 ialah 2 point something. 2.43. Jadi kita kita ambil, kita boleh pilih 2 atau 3. Jadi kita pilih 3. Okay. Semua kiraan ini adalah anggaran saja. Selepas kita kira, kita dapat 3. Kalau kita rasa kita nak tukar pun boleh. Kalau saya rasa saya dapat 3 tapi saya nak guna 5 pun boleh. Okay. Lepas kita buat anggaran, kita boleh pilih nilai yang paling sesuai untuk kita. Okay. So kita pilih juga nombor ganjil mudah untuk kita kirakan. Okay. Jadi saiz kelas kita ialah 3. Okay. Baik. Sekarang kita boleh mula membina jadual taburan kekerapan kita. Kita tahu saiz kelas kita adalah 3. Okey, kalau saiz kelas kita adalah okey, just 1 minute .
Okey. Jadi saiz kelas kita adalah 3 dan bilangan kelas kita adalah 7. Kita tahu bilangan kelas kita adalah 7, okey? Okey, kita bina dulu selang kelas kita. Jadi data paling minimum ialah 1 bukan? Jadi kita tulis 1 di sini. Data paling minimum ialah 1. Jadi 1 terletak di dalam kelas pertama. Kita tahu saiz kelas kita adalah 3. Jadi 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. 10, Tambah 3, 13, 12. Tambah 3, 16, 16. Okey? Okey, kalau di sini 5, maka di sini ialah 1 hingga 3. Kalau di sini 7, maka di sini ialah 6. Di sini ialah 9. Kalau di sini 13, di sini ialah 12. Kalau di sini 16, di sini ialah 15. Kalau kita satu lagi kelas di sini ialah 19. Jadi sini ialah 18. Jadi kita semak dulu data yang paling minimum. Adakah ia terletak dalam kelas pertama? Yes? Data paling minimum ialah 1. 1 terletak dalam kelas pertama. Okey? Jadi betul lah. Okey? Data paling maksimum mesti terletak dalam kelas terakhir. Adakah 18 dalam kelas terakhir? Ya. Jadi perlukah kita teruskan kelas ini lagi? Tak perlu kerana kita sudah sampai 18 dan 18 sudah 18 adalah data maksimum, jadi kita tak perlu teruskan dengan kelas lagi. Jadi inilah bilangan kelas kita. Ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey? So it's okay kalau ada 6 kelas walaupun kita kira untuk 7 tapi kita dapat 6 kelas. So it's okay, okey? So ini caranya kita membina selang kelas kita, okey? Kita tuliskan data paling minimum, kemudian kita tambah dengan saiz kelas, okey? Tulis selang kelas yang sebelah bawah ini dulu, okey? Lepas kita tulis yang sebelah bawah ini dulu, kemudian baru kita tuliskan yang di sebelah atas ini, okey? Jika kita tambah macam ini terus, kalau kita buat terus macam ni, 1 tambah 3 ialah 4, maka saiz kelas kita sudah silap. Okay, so we have to do this way. Okay, supaya kita tak silap. Okay, sekarang kita nak kira bilangan data di dalam setiap kelas. Okay, baik 1 hingga 3. Ada berapa data dalam kelas 1 hingga 3? 3. 3 saja? 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita ada 10. Okey. Okey, 4 hingga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul? Check for me. 15 ni dekat belah kiri sekali, bawah 4. Okey, so 15. Okey, thank you. Ada nombor 15. 5. Okay. 7 hingga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, correct? Betul. 3, 4, 9. Okey, 10 hingga 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Yes. Okey, 13 hingga 15. 1, 2, 5. 4, 5. Betul? Betul. 5. Dan akhir sekali 16 hingga 18. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yes? 1, 2, 3, 4, 5. So jumlah ni betul ke jumlahnya 50?
Betul. Okey, so ini adalah jadual taburan kekerapan terkumpul. Okey, yang 3 kolom ini dah cukup. Inilah kategori atau kelas. Kita boleh tulis ini kategori atau lebih baik jika kita tulis selang kelas. Okey, selang kelas, tanda gundal dan frekuensinya. Okey, so ini adalah jadual taburan frekuensi bagi data terkumpul. Okey, boleh faham ni? Jadi untuk kita membina jadual taburan frekuensi bagi data terkumpul, mula-mula kita kena tentukan bilangan kelas. Okey, bilangan kelas biasanya ialah antara 5 hingga 20. Okey, bilangan kelas yang sesuai ialah di antara 5 dan 20. Tapi untuk mendapat panduan yang lebih baik, kita gunakan petua Sturge 1.3.3 darab dengan log n. Setelah kita tentukan bilangan kelas, kita cari julat data. Okay, kita nak tahu julat data kita antara maksimum dan minimum. Setelah kita cari julat data, kita tentukan pula saiz kelas. Yes. Lepas kita buat saiz kelas, kita bina selang kelas kita. Okay. Setelah bina selang kelas, baru kita kira frekuensi bagi setiap selang kelas. Okay, boleh faham? Can you understand that? Yes. Good. Okay, sekejap lah. Okay, saya nak pindahkan data ini sekejap lah. Siswa 1 hingga 3. One minute lah. Tujuh hingga 9, 10 hingga 12, sambil dia write down ni, okay. Okay, so frekuensi ni 10, 15, 9, 6, 5, 5, okay. Jadi jika kita lihat selang kelas kita mesti faham beberapa istilah di sini, okey. Nombor 1 ini, okey, kita ada 6 kelas di sini, 6 kelas. Nombor 1 ini dikenali sebagai had bawah kelas, okey. Dan nombor 3 ini dikenali sebagai had atas. Okey. Setiap kelas kita boleh cari sempadan bawah dan sempadan atasnya, okey. Kita boleh cari sempadan bawah dan sempadan atasnya juga, okey. Sempadan kelas memisahkan antara kelas tetapi juga membolehkan data itu ada kesinambungan, okey. So, bagi kelas pertama, had bawahnya ialah 1, had atasnya ialah 3. Kelas kedua, had bawah ialah 4, had atas 6. Had atas 6. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18. Okey. Baik. Sempadan atas ialah contohnya 3 tambah 4 bahagi 2. 3 tambah 4 bahagi 2 ialah 3.5. 3.5. yes, 3.5. Jadi sempadan atas bagi kelas ini ialah 3.5. Jadi antara 3 dan 3.5 bezanya 0.5. Okey. Jadi kita tambah 0.5 kepada setiap had atas dan had bawah, kita akan dapat sempadan atas dan sempadan bawah. Jadi sempadan bawah ini kita tolak 0.5, kita dapat 0.5. Di sini sempadan atas kita tambah 0.5, 6.5. Di sini 9.5, 12.5, 15.5, 18.5. Di sini tolak sempadan bawah, tolak 0.5. Jadi 3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5. Okey, itulah had atas dan had bawah dan sempadan atas dan sempadan bawah. Okey.
kadang-kala kita perlu juga mencari kekerapan longgokan atau kekerap frekuensi kumulatif. Okey. Jadi untuk mencari kekerapan longgokan, kita mula dengan kelas pertama, kekerapannya 10. Kekerapan longgokan terusnya kita tambah ni 20. 25. Dari sinilah 34, 34, 40, 40, 45, 50. Pastikan nilai yang terakhir ni mesti sama dengan jumlah kekerapan kita. Kalau nilainya tak sama, then we have to go back and check. Okay? Okay. Satu lagi yang kita perlu cari ialah tanda kelas. Tanda kelas juga dikenali sebagai titik tengah kelas. Kita boleh gunakan mana-mana satu istilah. Okay? Okay, tanda kelas yang titik tengah kelas. Okay, bagaimana kita nak cari titik tengah kelas ni? Kita cari titik tengah atau tanda kelas sama dengan had atas tambah dengan had bawah bahagi dengan 2. Yes. Atau sempadan atas tambah sempadan bawah bagi dengan 2. Jadi 1 tambah 3 bahagi 2, 2. So tanda kelas bagi selang kedua ialah 2. berapa? 5. 5. Yes, 5. Kelas 8. 8, kemudian 12. 11, ha? 11. 11, 11. 14, 17. tengok ni contohnya 13, 14, 15. Di tengah ialah 14, 16, 17, 18. Jadi tengahnya ialah 17. Okay. So ini semua kiraan ini kita perlu buat apabila kita mewakilkan data ini secara visual. Katakan kita hendak melukis histogram, kita perlukan nilai sempadan atas. Jadi kita kena tambah kepada jadual kekerapan frekuensi kita tambah lajur sempadan atas. Kalau kita perlukan tanda kelas, kita tambah lajur tanda kelas kepada jadual kekerapan asal kita. Okay? Jadi kita perlu tahu cara mengira all nilai-nilai, semua nilai ini. Okay? Jadi bila anda disuruh melukis jadual kekerapan frekuensi atau jadual taburan frekuensi, selang kelas sudah cukup, tanda gundal kekerapan sudah cukup. Okey, 3 lajur ini sudah cukup. Okey, jika anda disuruh membina jadual taburan frekuensi atau kekerapan. Tetapi selepas anda bina ketiga lajur ini, anda nak lukis graf, katakan anda nak lukis histogram, anda boleh tambah satu lagi lajur, tambah satu lagi lajur pada jadual taburan kekerapan sebelum anda lukis graf. Okay. Semua ini mesti ditunjukkan sebelum kita dapat melukis graf. Jadi sebab itu kita belajar bagaimana hendak kembangkan jadual taburan kekerapan ini. Okay. So far okay? Okay. Okay, look at this selang kelas, 2 selang kelas ini. Okay. Selama tadi kita belajar membuat selang kelas seperti ini kan, 1 hingga 10, 11 hingga 20. Okay, tell me, daripada selang kelas ni, what is the size kelas di sini? Jika anda diberi selang kelas ini, apakah size kelas di sini? 10. Bagaimana anda dapat? 10. 11 tolak 1. Yes, very good. 11 tolak 1, inilah size kelas kita. Kita ambil had bawah kelas tolak dengan had bawah kelas sebelumnya. Ini ialah cara kita mendapat saiz kelas. Bilangan kelas di sini ialah 5. Okay. Jadi kita lihat selang kelas di sebelah sini pula. Kita tengok selang kelasnya 0 hingga 10, sifar hingga 10. Kemudian kelas yang kedua 10 hingga 20 pula. Okay. And then 20 hingga 30. Kita lihat ada pertindihan di sini 10, 10, 20, akhir dengan 20, kemudian mula dengan 20, akhir dengan 30, mula dengan 30. Jadi selang kelas di sini bertindih. Di sini tidak bertindih, tidak ada masalah. Okey. Kalau tidak bertindih, contohnya kelas pertama mengandungi semua data sama atau lebih daripada 1 tetapi kurang atau sama dengan 10.
Okey, kalau kelas tidak bertindih. Kelas kedua ini mengandungi semua data sama atau lebih daripada 11 tetapi kurang atau sama dengan 20. Tetapi bagi selang kelas bertindih pula, okey, bagi selang kelas bertindih pula, kelas pertama ini mengandungi semua data lebih besar atau sama dengan sifar tetapi kurang daripada 10. Okay. Kelas yang kedua ini mengandungi semua data lebih besar atau sama dengan 10 tetapi kurang daripada 20. Boleh faham ke perbezaannya? Boleh. Okay, sometimes anda akan diberi data seperti ini. So, don't get confused lah. Okay. Okey, kita lihat data ni ya. Berat pelajar dalam suatu kelas diberi seperti berikut, okey. So, cari frekuensi diberi selang kelas seperti berikut. Kita buat yang ini dulu sebelah kanan dulu, okey. Kalau ini ialah selang kelas. This is selang kelas. Frekuensi, okey. So, berapa frekuensi? Daripada 55 hingga 58, kita ada berapa data? You tell me, 55? Dua saja? Okey. 59 hingga 62? Empat. Empat, lima. 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 Tujuh. You sure 5, huh? What is the 5 here? 59, 62. 6. 62, 60. 60, 61. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good. 63 hingga 66? Tujuh. Yes, 7. Correct kan? 7. Lapan. 63, 1, 2, 65, 9, 65, 63, 65, 6, 65, 9. 9, is it? 64, 64. Yang hujung sekali kanan bawah. 63, 64. So, berapa? 10. 10, betul lah? 10. Okay, 10. So, this is 10, okay? Okay, last one, 67 hingga 70. 2. 67, lagi 68. 68. Itu aja. 7. So, berapa ni semuanya? 19. So, berapa data di sini? 20. Madam yang 59 maksudnya 6. Yang mana? Zan? Oh, this one. 59 29 hingga 62. 6. 6, so 20. Okay? Okay. So, kita lihat di sebelah sini pula. Inilah selang kelas. Frekuensi ya. Okay, 55 hingga 58 ada berapa datanya? 55 hingga 58. You tell me ada berapa? 2. 2. Iaitu? 5. Tak ada. Ada dua ke? Somebody said ada dua tadi ya. Ada orang kata dua. Actually, selang kelas ini tak ada. lebih besar, yes, lebih besar bersama dengan 55 tetapi kurang daripada 58. Artinya tidak termasuk 58. Selang kelas yang kedua tidak termasuk 61. Selang kelas yang ketiga tidak termasuk 64. Sebab datanya bertindih.
Kalau kita masuk di sini dan masuk di sini tak boleh kan? Jadi itu maksudnya kelas bertindih ya. Lebih besar atau sama dengan 55 tetapi kurang dari 58. Artinya tidak termasuk 58. Jadi sekarang berapa bilangan datanya? Kosong. Okey, yang kedua 58, 59, 60. 3. 3. 3. Yang ketiga 61 hingga 64 jadi 61, 62, 63. 4, 5. 6, 7. 61, 62 dan 63. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kan? 7. 7 okey. 64 hingga 67 that means 64, 65 dan 66. Ada yang 58 sampai 61 tu ada 4, bukan 3. 4 okey. Okey. So this one 64 hingga 67, 64, 65, 66. 7. Ya, 7 okey. Akhir sekali 68, 69, 70. 2. 2. 2. 2 is it? This one 68. Lagi mana? 69 di mana? Tak ada. Ada satu. Satu saja kan? Ya. So where is wrong? Somewhere we have bilang satu 14, 18, 19. Satu lagi? Selang 64, 67 tu ada 8. Yang mana? 61, 64. 8 is it? Okey. Okey. So bila datanya bertindih kita lihat bilangan selang kelasnya perlu ditambahkan lagi ya. Di sini bilangan selang kelasnya 4, di sini bilangan selang kelasnya akan menjadi 5 sebab datanya bertindih, taburan frekuensi juga berlainan. Jadi bila diberi taburan data dalam bentuk jadual taburan frekuensi, kita mesti lihat juga sama ada bertindih atau tidak bertindih. Okey? Okey, last one. Okey. Data mewakili suhu tinggi untuk 50 kawasan. Bina satu jadual kekerapan terkumpul dengan 7 kelas sahaja. Okey. What is the langkah pertama bila kita nak bina jadual taburan kekerapan? Kita nak tentukan Bilangan kelas. yes, bilangan kelas. Tapi di sini kita telah pun diberikan kelasnya. Telah diberikan 7 kelas. Jadi kita mesti guna 7 kelas. Yang kedua cari apa? Julat. Berapa bulannya? Data What's the data paling besar? Maximum atau minimum? Berapa data paling besarnya? 127. 127. 127, okey. Data maksima 127. 127. Data minimum 134 maksimum. 134. yes, correct 134 Okey, 134. What is the data paling minimum? 105. 104. Are you 100. sure? 100. Yes, 100 Data minimum ialah 100. 100. Jadi julatnya ialah 34. 34, yes. Jadi julatnya ialah 34. So yang ketiga, perkara ketiga yang kita perlu cari ialah Saiz kelas. okey, bagaimana kita cari saiz kelas? Julat Bagi bilangan kelas. bagi dengan bilangan kelas. So julat kita ialah 34. Bilangan kelas kita 7. Jadi berapa yang kita dapat ni? 4.8.
8 atau 9 lah. 4.86. Okey. 4.9. Okey, jadi kita nak pilih saiz kelas berapa di sini? 5. 5. Kita boleh pilih 4 atau 5 lah, tapi 5 lebih sesuai. Lagipun kita nak nombor ganjil. Jadi saiz kelas kita ialah 5. Okey. Jadi kita nak bina, katakan kita nak bina selang kelas kita. Jadi bagaimana kita nak mula bina selang kelas? Kita mula dengan data paling 100. Minimum. terus. Okey, saiz kelas tadi ialah 5. jadi kita tak buat 100. ke arah kanan, kita buat ke bawah dulu. Jadi sini ialah 105 5. and then 10. 110. 15. Lepas tu 120. 25, 30. kita just go on first lah. 135. Okey, sekarang di sini ialah 104. 104, di sebelah sini 109. 11. 09, 114, 119, 129, 134. Data minimum kita ialah 100. Adakah data minimum terletak dalam kelas pertama? Ya. Ya. Data maksimum 134 terletak dalam kelas ini. Jadi kita tak perlu teruskan lagi. Okey, ini adalah data maksimum kita, data minimum kita. So selang kelas kita telah pun selesai. Selepas ini kita boleh tulis tanda gundalnya, okey, dan kira frekuensinya. Faham? Inilah langkah. Kalau anda dapat selang kelas betul, everything is okay already, okay? Yang ini silap, then it's wrong lah. So pastikan selang kelas anda betul. So ini